Baiklah, kita teruskan dengan aktiviti PDP seperti mana yang Cikgu AJ tunjukkan SK, SP yang Cikgu AJ pilih iaitu sejarah tahun 4. Okey, apakah cadangan aktiviti untuk pengetahuan cikgu-cikgu di luar sana? Sebenarnya Cikgu AJ hanya memberi cadangan sahaja cikgu, dan Cikgu AJ pasti ramai guru-guru di luar sana lebih orang kata kreativiti dan juga mempunyai banyak idea untuk menjalankan PDP di kelas masing-masing. Baiklah, pertama sekali objektifnya kita dah ada untuk cadangan pertama cikgu-cikgu ya. Cikgu AJ memilih sticky note. Okey, untuk memberi maksud zaman air batu itu sendiri, Cikgu AJ memilih sticky note ataupun nota ringkas yang akan diberikan kepada murid. Kemudian aktiviti yang kedua, Cikgu AJ memilih peta alih, iaitu merupakan peta iting yang memudahkan murid-murid untuk memahami isi dengan lebih mudah dan juga garis masa. Dan bagi aktiviti ketiga, Cikgu AJ memilih yang ini kita panggil chain line ataupun bagai yang memudahkan murid-murid untuk mengingati fakta juga. Okey, seterusnya. Terus pergi kepada aktiviti dan juga yang cadangan aktiviti Cikgu AJ, dan Cikgu AJ jalankan di dalam kelas ataupun PDP sewaktu PDP Cikgu AJ. Seperti mana yang guru-guru dapat lihat di sana. Okey, sticky note ataupun nota ringkas, Cikgu AJ berikan sehelai kertas A4 sahaja. Okey, sehelai kertas dan diberikan kepada murid-murid dalam bentuk kumpulan. Okey, dan mereka akan berbincang dan juga murid-murid akan tulis apa sebenarnya maksud zaman air batu setelah mendengar penerangan daripada cikgu dan juga merujuk buku teks. Okey, dan kemudian murid boleh menunjukkan apa yang mereka tulis sebenarnya tentang maksud zaman air batu. Baiklah, sekiranya kalau kita tengok tadi dalam aktiviti tadi pun kita boleh nampak di mana pentaksiran sudah berlaku cikgu. Di mana apabila cikgu memberi kertas A4, murid mendengar, murid menulis, murid berbincang dan juga murid dapat menjawab soalan cikgu, maka sudah berlaku pentaksiran. Di mana pentaksiran PBD, 3 kaedah itu boleh berjalan serentak cikgu. Bagi aktiviti seterusnya cikgu, bagi garis masa di mana Cikgu AJ telah memilih peta iting iaitu peta alih. Okey, seperti mana yang Cikgu AJ tunjukkan di sini, murid-murid Cikgu AJ melukis peta alih dengan menggunakan kertas A4 dan juga murid-murid dapat membentangkan. Maka di sini sudah berlaku lisan apabila bersoal jawab dengan murid. Murid-murid sudah menulis di sana, maka itu sudah berlaku kaedah pentaksiran bertulis dan juga guru akan sentiasa memerhatikan kerja pasukan mereka. Dan di sini juga cikgu telah berlaku pentaksiran serentak 3-3 sekali. Baiklah, seterusnya bagi aktiviti nilai sebenarnya di sini, Cikgu AJ dah memilih chain line, okey, di mana memang mudah sebenarnya aktiviti ini. Sekiranya kita tengok murid-murid juga diedarkan kertas A4, okey, di mana memang mudah untuk dapatkan kertas A4 cikgu dan kemudian murid-murid akan menulis isi mereka, nilai yang mereka dapat dalam perbincangan, hasil perbincangan, dan mereka akan gulungkan dan akan buat dalam bentuk rantai ataupun chain. Dan di sini juga cikgu sudah berlaku pentaksiran. Itu yang Cikgu AJ maksudkan, pentaksiran akan berlaku secara berterusan sepanjang PDP kita. Baiklah cikgu, bagi aktiviti minggu kedua, dan apabila kita selesaikan aktiviti minggu pertama cikgu, guru-guru akan memastikan pencapaian murid-murid tersebut. Guru-guru akan mencatat murid ini, murid A dapat menguasai, murid B kurang menguasai. Apakah aktiviti seterusnya? Dan akan dibimbing oleh guru sendiri dan juga memikirkan aktiviti seterusnya untuk murid tersebut. Bagi aktiviti PDP yang minggu kedua, bagi aktiviti pertama ataupun objektif pertama, Cikgu AJ memilih untuk membuat model. Kalau kita tengok gambar yang ada di dalam skrin yang terpapar sekarang cikgu, murid sendiri menghasilkan benda tu. Okey, kemudian bagi aktiviti kedua, Cikgu AJ memilih peta iting juga kerana peta iting sebenarnya sangat sinonim dengan PDP sejarah sebabnya untuk mengingat fakta dengan lebih mudah. Maka Cikgu AJ telah memilih peta buih. Dan bagi aktiviti objektif ketiga dan keempat, Cikgu AJ gabungkan untuk menghasilkan brosur untuk
mereka sendiri dengan mengikut kreativiti murid. Baiklah cikgu. Sekarang kita akan tengok bagi aktiviti pertama cikgu. Murid-murid berbincang dan juga kerja berpasukan. Kita dah sentuh part 21 di sini. Kerja berpasukan dengan kerjasama murid-murid di dalam kelas, di dalam kumpulan, mereka menghasilkan model untuk perubahan zaman air batu akhir. Kalau kita tengok ada model perubahannya dari mana mereka berbincang, mereka menghasilkan dan mereka dapat membentangkan. Itu yang sangat penting cikgu. Maka secara langsung dan tidak langsung, kita sebagai guru dapat membuat pentaksiran. Di mana di sana sudah berlaku penulisan sebab mereka melabelkan dan mereka juga membuat perbincangan dengan pemerhatian guru dan juga mereka disoal secara lisan. Maka pentaksiran PBD berlaku serentak. Seterusnya bagi aktiviti seterusnya cikgu bagi nilai, cikgu AJ memberi penerangan tentang peta buih, okey, dan juga murid-murid menulis ataupun mencatat kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Okey, dengan berbincang dengan murid dan pentaksiran bilik darjah juga berlaku. Seperti mana yang cikgu AJ katakan tadi, setiap aktiviti pentaksiran, lisan, bertulis dan pemerhatian berjalan serentak cikgu. Bagi aktiviti seterusnya iaitu menghasilkan brosur di mana nilai K yang ada dalam SP kita, iaitu murid-murid akan menggunakan kertas A4 cikgu dan mereka cuba menggunakan kreativiti mereka kerana ia berkaitan dengan alam sekitar. Tajuk ini berkaitan dengan kelestarian alam sekitar. Maka murid dapat menggunakan kreativiti mereka seperti mana yang Cikgu Eji tunjuk contoh di sini. Ada gambar pokok, ada gambar bunga. Maka mereka hasilkan brosur ini dan menulis kepentingan usaha mengekalkan kelestarian dan juga kepentingan mengambil iktibar perubahan zaman dalam kehidupan manusia. Okey, PDP dan PBD, kaedah pelaksanaannya seperti mana yang Cikgu Eji katakan tadi kita kenal DSKP dulu. Di mana kita tahu, kita faham, kita gunakan DSKP. Kemudian kita rancang RPH kita. Seperti mana yang Cikgu Eji terangkan, di mana kita kena ada standard kandungan, standard pembelajaran, objektif dan aktiviti yang perlu kita lakukan dan juga refleksi. Kemudian kita akan laksanakan set induksi, aktiviti dan penutup, kemudian rekod serta laporan 2 kali setahun. Okey, bagi setiap SP ni, yang penting ni cikgu, ajar sampai habis suatu kelompok SK dan SP dan baru tentukan SP, murid ikut SPI ataupun standard prestasi. Sekiranya kita belum habis mengajar SP, kita tidak boleh memberi TP, cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Eji atas penerangan berkenaan aktiviti yang berjalankan. Contohnya seperti carta alif, peta buih, peta iting dan juga brochure yang menarik. Tetapi itu semua tertakluk kepada kreativiti guru untuk bagaimana mentafsir murid-murid di sekolah. Baik, terima kasih Cikgu. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam PBD Didik TV KPM.